Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau aman ahlul kitabi lakana khairan lakum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah sebaik-baik ummah yang dikeluarkan kepada manusia. Kamu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahli kitab mereka beriman kepada Allah, tentulah mereka lebih baik daripada kamu. Sebahagian mereka beriman, manakala sebahagian lagi adalah golongan yang fasik yang tidak beriman. Sadaqallahul azim. Terima kasih Al-Fadhil pengurusi majlis Ustaz Nasaruddin Hasan Tontawi, yang juga penceramah pembentang kertas berhubung dengan kepribadian da'i. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Azhar Yahya Suruhjaya, PAS Wilayah Persekutuan yang merangkap timbalan pengurusi Lujnah Dakwah PAS Pusat. Al-Fadhil Dr. Azhar Yaakob, Ketua dan Ulama PAS Wilayah, merangkap pengurusi Lujnah Dakwah PAS Wilayah, seluruh sah kepimpinan PAS Wilayah Persekutuan Timbalan Suruhjaya, semua kepimpinan di kawasan dewan-dewan, hadir-hadirat, para peserta, para tetamu yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Ta'ala kerana pada malam yang mulia dapat kita berimpun. Sebagaimana disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Azhar tadi, dewan ini sebenarnya mencatat sejarah besar dalam perjuangan parti. Biasa kita muktamar di era tahun 70-an, kita dapat kemudahan mengguna Dewan Bahasa dan Pustaka. Di situlah kita bermuktamar hampir setiap tahun. Bila mana Barisan Nasional UMNO melihat sokongan khususnya di kalangan mahasiswa universiti, kaki tangan kerajaan, maka bermulalah tekanan demi tekanan dibuat dengan tidak meluluskan lagi tempat-tempat untuk kita adakan ijtima' ataupun muktamar. Muktamar PAS Johor pernah dibuat di satu bangunan rumah banglo 2 tingkat. Semua pimpinan duduk situ. Kita pernah bermuktamar dalam pelbagai tekanan, mehnah ujian, sehinggalah parti membuat keputusan perlunya dibina markas. Satu arahan dikeluarkan kepada semua pimpinan Suruhjaya negeri-negeri untuk menggerakkan segera pembinaan markas-markas parti, supaya menjadi medan bagi menggerakkan kekuatan parti di peringkat negeri. Alhamdulillah, kita menyaksikan munculnya markas-markas PAS di hampir semua negeri-negeri dan di kawasan-kawasan. Walaupun dalam keadaan yang sangat dhaif, daripada wakaf, sumbangan orang ramai ahli parti, kita membina pusat-pusat tarbiyah kita.
Dan kita menjadikan itu pengkalan dalam gerak kerja dakwah kita. Sebagaimana Nabi SAW menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam tempat bertemu para sahabat yang beriman. Daripada rumah itulah Islam terus berkembang. Kita membina markas ini di Taman Melewar menjadi pemangkin besar kepada kebangkitan gerakan PAS di seluruh negara. Walau bagaimanapun setelah kita berjaya menang negeri Kelantan tahun 1990, Terengganu 1999, dan kita mendapat sokongan yang agak baik pada tahun tersebut 1999. Dengan kita mencatatkan kemenangan yang besar di peringkat parlimen, negeri-negeri, dan ini telah pun berjaya kita gerakkan kesedaran di kalangan ahli-ahli di luar daripada trend biasa. Trend biasa parti ini ialah mereka yang bersama PAS ialah daripada pondok-pondok pengajian, daripada sekolah-sekolah agama rakyat. Di kalangan penanam-penanam padi, petani-petani yang tidak terikat bekerja dengan kerajaan. Kerana tidak ada tekanan pada masa itu. Bila setiap kali kita menghadapi pilihan raya, masalah besar kita ialah mendapatkan calon. Kerana tidak ramai tokoh-tokoh, para cendekiawan, apatah lagi para ilmuwan di peringkat universiti. Lalu kita senaraikan setakat mana yang ada setiap kali pilihan raya. Kebanyakannya ustaz-ustaz. Sama ada mengajar pondok, keluar daripada pondok pengajian, ataupun daripada Timur Tengah. Tahun 70-an kita telah mula mengantar beberapa orang kader-kader kita untuk belajar di Timur Tengah. Belajar di Libya. Macam Ustaz Hashim Jasin, Sujaya, Ustaz Ahmad Ali. Kita hantar ke Libya. Berbincang di awal itu kerana kita berada dalam kerajaan Barisan Nasional. Membanyakkan pelajar-pelajar kita di Timur Tengah. Kerana mudah bagi orang belajar agama memahami perjuangan Islam yang kita bawa. Alhamdulillah, kita mula menyaksikan bagaimana PAS mula tersebar di kalangan mahasiswa yang balik, sama ada secara langsung terjun wakaf diri dalam perjuangan PAS ataupun secara part time. Sebahagian kerja kerajaan guna pelbagai nama kerana tak boleh guna nama sendiri. Saya masih ingat bila almarhum Ustaz Fadil minta Pesuruhjaya negeri hantar senarai calon pilihan raya. Pesuruhjaya masa itu di Pahang kita tak ramai calon sebab peluang menang payah, hilang deposit, ada harapan. Ada guru-guru kita, cikgu, ustaz-ustaz yang sanggup letak jawatan. Tapi parti kita minta dia pertimbang. Bukan soal tak berani. Kita ada Pesuruhjaya Sarawak. Letak jawatan sebagai guru bertanding di Sarawak, hilang deposit. Isteri tak bekerja. Bila almarhum Ustaz Fadil tengok senarai calon daripada Pahang, semua ustaz. Doni ustaz, ustaz. Ustaz Fadil beritahu, senarai ni kalau buka pondok bagus.
Saya ada masa itu. Dia kata Senaran ni kalau buka pondok bagus. Sebab tak ada orang lain, ustaz semua. Walaupun pengorbanan sahabat-sahabat kita sangat besar dalam meletakkan arus perjuangan PAS. Saya sebut kisah yang sangat saya ingat. Kebetulan saya menjadi Pesuruhjaya pada waktu itu. Al-Fadhil Ustaz Kasim. Ustaz Nasruddin Tontawi ingat. Ustaz Kasim Yahya. Yang dipertua PAS Lipis. Tuan-tuan bayangkan masa tu kamera Highland tu dalam Parlimen Lipis. Nak pergi mesyuarat bulanan terpaksa masuk Kuala Lumpur dulu naik Kok Tapah. Beliau dengan van buruk dia tu ajak seorang dua kawan pergi mesyuarat. Rasmi mesyuarat agung cawangan PAS di kawasan Tapah. Atas naik kamera Highland tanah rata tu dalam Pahang. Bawah PAS kawasan Lipis. Setiap kali Ustaz Kasim dia bertanding, dia terpaksa jual sebidang tanah. Dia bertanding 5 kali. Tak selengatan saya. Tahun 99, almarhum Ustaz Fadhil minta saya beritahu Ustaz Kasim dia disenaraikan sebagai calon. Saya pergi jumpa Ustaz Kasim, saya kata, Presiden kirim salam dan minta maklum, Ustaz dicalonkan sebagai calon bertanding dalam satu DUN di Lipis. Dia kata, saya ni hanya ada sebidang tanah lagi. Tapak rumah saya. Saya hanya ada tapak rumah saja. Tapi kalau parti buat keputusan saya bertanding, saya terpaksa jual tapak rumah saya. InsyaAllah, saya akan patuh. Akhir saya bertemu almarhum Ustaz Fadhil, beritahu dia. Ustaz Kasim beritahu dia hanya ada tapak rumah saja lagi. Kalau parti mengarahkan dia bertanding, dia terpaksa jual tapak rumah dia. Akhirnya almarhum Ustaz Fadhil memaklumkan bahawa tak apalah, kita cari calon lain. Kerana tak sampai hati. Bukan mudah. Lau kana radan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk. Walakin ba'udat alaihim asyuqqah. Allah Ta'ala dia menurunkan ayat ni. Kita mengajak manusia kepada Islam, agama yang Allah Ta'ala turunkan. Namun kita kena faham di sana ada perkara yang kena hadap dalam konteks dakwah. Bukan dalam konteks mukjizat. Nabi pergi Isra' Mi'raj 1 malam je, tak sampai sekejap je. Daripada Mekah, Masjid Aqsa, Mi'raj. Balik malam tu juga. Tapi dalam keadaan dakwah, Nabi hijrah ke Madinah berhari-hari. Maka kita kena faham bahawa di sana ada perkara yang kita kena hadap. Ada nabi-nabi yang kena gergaji kepala dibunuh oleh Bani Israel. Yahudi bunuh nabi-nabi. Kita fikir pasal apa nabi tak kebal? Kenapa Allah tak gaibkan nabi, tak angkat nabi, tak selamatkan nabi? Di sini kita kena faham bahawa sunnatullah dalam perjuangan kita kena lalui. Kita kena ready dengan kekuatan. Kekuatan jiwa, kekuatan akal fikiran, dan kekuatan fizikal. Sebab itu dakwah kita ambil. Menyambung risalah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam. Kenapa PAS didaftarkan sebagai parti politik? Kenapa tidak kekal sebagai badan dakwah? Atau sebagai gerakan dakwah macam Ikhwan Muslimin? Banyak gerakan Islam yang lain. Setelah kita meliti negara mencapai kemerdekaan, tidak ada parti-parti yang memperjuangkan untuk melaksanakan Islam.
secara menyeluruh. Kekosongan ini wajib diisi. Dan kita melihat perlunya kekuasaan al-quwah dalam konteks dakwah, sama ada al-amru bil ma'ruf, apatah lagi an-nahyi anil munkar. Sebab itu kalau sirah Nabi 23 tahun di Mekah, jauh beza dengan 10 tahun di Madinah. Masyarakat menerima Islam 10 tahun Madinah jauh lebih ramai daripada Nabi 23 tahun di Mekah. Kenapa? Kerana Madinah mereka boleh tengok. Mereka nampak kekuatan, kebaikan Islam, keadilan Islam. Mereka nampak kehebatan Islam. Bagaimana Islam meraihkan yang Islam dan bukan Islam. Bagaimana adilnya sistem ekonomi. Menghapuskan nilai-nilai riba, nilai-nilai yang merosakkan. Tapi tidak menyekat pemilikan harta. Tidak macam komunisme, sosialisme. Tapi tidak juga sebagai golongan kapitalis yang beri hak bebas mutlak. Kerana Islam datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi menyampaikan khutbah terakhir, khutbatul wada' di Makkah Al-Mukarramah waktu haji di Arafah, dicatatkan dalam sejarah lebih pada 100,000 yang hadir. Maknanya, sebahagian besar para ulama, para pengkaji mengatakan bilangan sahabat Nabi lebih kurang 300,000 orang. Sebahagian besar mereka zaman Madinah, bukan zaman Makkah. Makkah tak sampai 1,000. Menunjukkan pada kita perlunya kekuasaan. Sebab itu kata sahabat-sahabat sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab, masuk Sayyidina Osman, bahawa mana-mana perintah Allah dalam Quran yang tak boleh buat. Perintah ada, arahan ada, tapi tak boleh buat sebab tak ada kuasa. Kata Sayyidina Umar, aku akan guna kuasa yang aku ada bagi memastikan perintah Allah tu dapat dilaksanakan. Makna kena ada kuat, kena ada kekuatan politik. Tanpa kekuatan politik, dia jadi seruan saja. Ajak saja. Yeah. Bahkan perintah sembahyang Jumaat. Ayat perintah sembahyang Jumaat turun di Mekah. Iza nudiya lis-salati yaumil Jumaat fas'au ila zikrillah. Ayat perintah sembahyang Jumaat turun Mekah. Tapi Nabi sembahyang Jumaat di Madinah. Tak ada permit nak berimpun. Apatah lagi nak menyampaikan khutbah. Sebab itu, pas kita mendaftar sebagai parti politik. Tetapi tidak sekali-kali meninggalkan tanggungjawab dakwah. Medan PAS sangat luas. Hingga tak ada seorang pun mengatakan saya tak boleh menyumbang pada perjuangan PAS. Apa saja ruang yang ada, dia mesti menyumbang. Apa saja. Parti tidak meletakkan kamu mesti buat ni, tidak. Sebagaimana kita mengambil pengajaran daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi berhenti di satu kawasan daripada musafir, berhenti rehat. Lalu Nabi turun pada kenderaan. Satu demi satu sahabat-sahabat mari jumpa Nabi, beritahu apa yang dia nak buat. Ya Rasulullah, saya nak cari kayu api. Mari sahabat dia, ya Rasulullah, saya nak pasang kemah. Ya Rasulullah, saya nak cari air. Masing-masing semua datang beritahu Nabi apa yang dia boleh buat. Lalu kata Nabi, saya pun nak cari kayu api. Sahabat kata, ya Rasulullah, kamu duduklah, biar kami yang buat kerja, biar kami yang kerja, biar kami cari kayu api. Nabi kata, aku pun nak pahala macam kamu juga. Walaupun dia Nabi. Menunjukkan pada kita kerja Islam
Siapa yang boleh buat? Buatlah. Ya. Yang boleh pasang bendera, yang boleh ajak, yang boleh share maklumat, yang boleh berkongsi data, yang boleh buat apa sajalah. Kerana medan dakwah ni sangat luas. Bukan sekadar pilihan raya, nak jadi calon seorang je. Dan satu kawasan parlimen seorang jadi calon. Dalam DUN seorang jadi calon. Ya. Sebab tu masuk PAS bersama dengan PAS, kena faham bahawa bukan masuk kerana nak dipilih sebagai calon. Ada orang kadang-kadang bila tak dicalon, lompat parti lain. Tak jadi juga, lompat parti lain. Semata-mata nak jadi calon. Dah jadi calon, menang. Minta pula nak duduk jadi jawatan macam-macam. Nak jadi menteri, nak jadi timbalan menteri, nak jadi esko, nak jadi menteri besar. Nafsu ni tak pernah habis. Alhamdulillah dengan tarbiyah parti, dalam PAS penyakit itu tak ada. Kalau pun ada, dia akan tersisih sendiri. Terkeluar sendiri, tak payah kita suruh dia keluar. Ya. Politik, satu juzuk penting dalam perjuangan. Bukan mudah kita nak capai kemenangan macam hari ini. Ya. Kita daftar tahun 1951, tapi bukan bermula 1951. Kita jauh lebih awal daripada itu lagi. Ya. Sejarah kebangkitan Islam ni jauh lebih awal. Ratus tahun sebelum tu lagi. Ya. Muncul tokoh-tokoh yang dikenali. Sama ada pengaruh daripada Syekh Rasyid Ridha, Jamaluddin Afghani dan sebagainya. Tokoh-tokoh besar ini, dia telah pun meletak peranan dia. Dan kita, anak-anak kita pergi belajar di India, belajar di Mesir. Bahkan mutakhir ini belajar di Amerika, belajar di London. Mereka ni balik bersama dengan parti. Bawa pandangan-pandangan. Alhamdulillah. Sebab tu tugas berat kita dalam tanggungjawab ini ialah membina keyakinan. Bina keyakinan ummah terhadap perjuangan PAS. Ya. Kerana manusia berjaya sebab mereka yakin. Sabda Nabi SAW, Naja awwalu hazil ummah bil yaqini wal zuhdi. Wa yahluka akhiruha bil bukhli wal amali. Berjaya generasi awal disebabkan mereka yakin dan mereka zuhud dengan dunia. Dua sebab generasi awal berjaya. Generasi awal tu termasuk generasi yang disebut dalam hadis. Khairul quruni qarni. Summa allazina ilunahum. Summa allazina ilunahum. Summa yabsul kadhib. Sebaik-baik kurun tu kurunku. Dan kurun selepas itu, kurun kedua dan kurun ketiga. 300 tahun pertama. Yang dipanggil golongan salaf. Bukan salafi. Ya, golongan salaf. Generasi yang terbaik. Kenapa mereka baik? Kata Nabi sebab yakin. Yakin. Kita membina keyakinan di kalangan rakyat. Walaupun cabaran besar. Nak boleh menang macam hari ini ni, Masya Allah. Ya. Perjuangan dipenuhi dengan air mata, keringat, darah, nyawa. Berpuluh tokoh-tokoh kita pernah merengkuk dalam penjara. Diseksa, ditukar, berbagai-bagai. Ujian berbeza-beza. Ya. Abdul Samad Gol balik ceramah kempen pilihan raya, buka pintu kereta, kena kapak bungkuh kepala terbelah dua. Bahkan sejarah nak sampai kemenangan macam ni, kita mengambil pelbagai pendekatan. Pertama, menggerakkan usaha dakwah. Hingga kita rasa bahawa tanggungjawab ni lah tanggungjawab yang paling mulia. Memang Allah SWT sebut demikian. Man da'a ila huda kana lahu binal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa-siapa menyeru manusia kepada kebaikan,
dia mendapat pahala seruan tersebut. Dan semua pahala orang mengikutinya di belakang. Dalam keadaan tidak kurang sedikit pun pahala mereka. Masya Allah. Sebab tu kita wujud pelbagai lujnah. Ada lujnah seni, kesenian, kebudayaan. Ya. Ada lujnah-lujnah yang kita jaga bukan soal hanya kebajikan, dakwah, bukan. Pelbagai. Apa saja ruang termasuk lujnah buruh. Ya. Kita ambil bahagian. Akhirnya kita lihat bagaimana masyarakat mula menerima PAS. Jatuh bangun parti itu biasa. Tapi dakwah tidak pernah berkurangan. Dakwah kita alhamdulillah ada yang kita sebarkan melalui pengisian program spiritual, dalaman. Ada yang terbuka. Ya. Sebagai contoh, di setengah kawasan, pasti kita disambut baik oleh masyarakat. Ya, seriti kita diterima baik oleh masyarakat. Orang yang satu masa hebat lawan kita, kita sabar. Kita teruskan munajat, teruskan dakwah, teruskan usaha. Tak pernah kita sangka tiba-tiba, akhirnya, mari bersama-sama kita. Ya. Kadang-kadang, hebatnya, pimpinan-pimpinan kita nah, presiden-presiden kita sebelum ini, sabarnya mereka dengan pelbagai menah ujian. Orang kata macam-macam, maki hamun cerca. Tapi dihadap dalam keadaan senyum. Menyebabkan berlaku perubahan. Kerana kita tak tahu apa yang sedang Allah atur pada kita. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Diperintahkan kamu berjuang sedangkan kamu tak suka, kata Allah. Tapi boleh jadi yang kamu tak suka sebenarnya baik bagi kamu. Boleh jadi yang kamu suka sebenarnya tak baik bagi kamu. Allah tahu, kamu tak tahu. Di sinilah pentingnya kita mematuhi arahan parti. Patuh walak kepada keputusan. Manakala keputusan itu dibuat melalui syura. Walaupun syura dibuat, dalam membuat keputusan menjadi hak mutlak kepada pimpinan. Wa amruhum syura bainahum. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa iza azamta bukan azamtum. Bila kamu ya Muhammad dengar pandangan mesyuarat, kamu buat keputusan, maka serah pada Allah. Dalam perang Badar, Nabi dengar pendapat orang ramai, Nabi terima pendapat orang ramai. Dalam perang Uhud, Nabi dengar pendapat orang ramai, Nabi buat keputusan sendiri. Terkadang dalam melantik pimpinan, wakil-wakil. Zaman Nabi melantik panglima perang. Ada sahabat tak faham. Tapi mereka patuh. Perjanjian Hudaybiyah, sahabat-sahabat rasa kecewa. Kenapa Nabi terima perjanjian yang berat sebelah, nampak tak adil? Nasib baik kita tak ada masa tu. Kalau kita ada, kita pun bantah. Sebab jelas nampak macam tak adil. Contoh, kalau orang Mekah lari Madinah, orang Madinah kena hantar balik. Tapi kalau Madinah lari ke Mekah, orang Mekah tak payah hantar balik. Sampai Sayyidina Umar kata, "Hei Abu Bakar, kita di pihak betul ke pihak salah?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Kita di pihak yang benar. Mereka di pihak yang salah. Habis kenapa terima perjanjian yang tak adil ni?" Kata Abu Bakar, "Nabi suruh terima." Pergi jumpa Nabi. "Ya Rasulullah, siapa pihak yang benar? Kita ke mereka?" Nabi kata, "Kita di pihak benar, mereka di pihak salah." Umar kata, "Habis kenapa terima?" Kata Nabi, "Allah suruh terima." Kadang-kadang kita tak nampak. Sebab tu kita kena sabar. Sahabat-sahabat duduk dalam jemaah ni, jadilah macam air yang mengalir. Mengalirlah.
sebagaimana arahan, sebagaimana alur yang ada. InsyaAllah kita selamat. Jangan rasa lebih hebat menyebabkan kita rasa pendapat kita sepatut diterima bukan ditolak. Atau kita rasa kita hebat dengan idea pandangan kita. Menyebabkan kadang-kadang kita termasuk dalam pusaran lubuk yang akan menenggelamkan kita. Dalam perjalanan balik inilah turun ayat Quran Jibril AS berwahyu, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddam min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Sesungguhnya kami telah buka bagimu ya Muhammad jalan kemenangan yang jelas dan nyata. Masya Allah. Perjanjian itu yang kita rasa tak adil, berat sebelah, tak betul, macam-macam. Kita komplain. Di sisi Allah, perjanjian itu ialah pembukaan kepada kemenangan yang jelas dan nyata. Kemenangan sebenar. Anak kunci dah dibuka ya Muhammad. Sebab tu dalam perjuangan kita, ya, kita mengambil kira banyak perkara. Terutama dalam waktu kita buat keputusan penting. Sebagai contoh, menjelang pilihan raya baru-baru ni, pilihan umum. Kita mendukung muafakat penyatuan ummah. 3 tahun naik turun. Bila UMNO kalah dalam pilihan umum ke-14. 14 parti komponen, 10 lari tinggalkan Barisan Nasional. Keluar pada Barisan Nasional. Mari pilihan kecil. MCA tak guna logo BN di balakong. Bertanya atas logo sendiri. Pasal apa? Kerana rakyat tolak logo Barisan Nasional. Kita melihat jangka jauh. Perlunya umat ni bersatu. Kita minta waktu dia kuat, dia tak akan terima. Waktu tengah kuat, siapa nak terima kita? Bila waktu lemah, kita pergi. Kita beritahu, kita kena bersatu umat ini. Lalu kita turun membantu dalam pilihan kecil. Apa 10 pilihan kecil. Bila kita nak buat keputusan pilihan raya umum baru ni, saya dengan Tok Guru Presiden pergi jumpa Presiden dengan timbalan Presiden UMNO. Menyampaikan hasrat. Ada 17 parlimen kritikal. Kalaupun tak boleh bergabung semua, 17 ni kita kena beri perhatian. Mengelak penguasaan PS, penguasaan DAP. Timbalan Presiden UMNO kata, kami dah buat kajian. Tolak 40% lagi, BN boleh mengentos ni. Tolak 40% pun dapat mengentos lagi. Tapi kalau PAS nak bersama, boleh dengan syarat tidak bersama bersatu. Kena buat keputusan hari Jumaat, jumpa hari Rabu. Macam-macam lah syarat dia. Hampir 3 jam hari Khamis, parti bermesyuarat. Panggil semua Putrajaya negeri-negeri. Sejarah pengalaman saya dalam parti inilah mesyuarat yang paling lama nak buat satu keputusan penting. Iaitu bersama BN, bersama dengan Perikatan Nasional, Muafakat Nasional, atau bersama dengan Perikatan Nasional. Bentang data yang ada. Ahli berapa, cawangan berapa. Memang kita akui beza jauh langit bumi. Setelah kita mesyuarat, akhir parti buat pesan, Tok Guru, Presiden, kita beri mandat. Lalu Tok Guru buat keputusan.
kita kekal sejarah PAH ni tak pernah khianat pada rakan muafakat parti politik. Kita tak khianat pada rakan kita. Kita kekal bersama Perikatan Nasional. Adapun kebimbangan penyatuan ummah, tunggu sebut, kalaupun tak boleh kita gabung sebelum pilihan raya, kita doa pada Allah supaya umat ni bersatu selepas pilihan raya umum. Berlakulah apa yang berlaku. Siapa sangka keputusan yang kita buat, alhamdulillah, kerana kita tak khianat dalam muafakat politik kita. Sejak mula-mula kita pakat dalam mana-mana pilihan raya umum. Kita 13 kali, 15 kali pilihan raya, 13 kali pilihan umum kita bersama rakan-rakan. Bukan bersendirian. 2 kali kita bersendirian. Betul. Pertolongan Allah bersama dengan keikhlasan perjuangan, bersama dengan muafakat yang ikhlas, kita mencatat kemenangan paling besar dalam sejarah, alhamdulillah. Apakah kita meninggal agenda penyatuan ummah? Tidak. Hari ini kita bicarakan bagaimana rakan-rakan kita di Palestin, setelah hampir 70 tahun mereka diserang, tak pernah kali pertama pun dalam sejarah Palestin serang Yahudi, kecuali baru-baru ini. Kali pertama, biasanya dia tidak balas di atas serangan Israel ke atas Gaza ataupun Tebing Barat. Dunia menyaksikan bagaimana ketidakadilan. Kita orang Islam, bila kita baca Quran, memang Allah senaraikan sifat-sifat bangsa Yahudi ini. Bangsa yang penakut, bangsa yang menipu, bangsa yang tak boleh dipercayai, bangsa yang suka berjanji kemudian langgar janji, bangsa yang pentingkan bangsa dia sendiri, bangsa yang menganggap dia mulia di atas muka bumi. Allah senaraikan semua sifat-sifat tu. Nabi tahu bangsa Israel demikian. Sewaktu ada orang petikai, bila kita buat keputusan tidak bersama dengan PH, khusus DAP, mereka kata dulu PAH bersama DAP. Kenapa dulu boleh, kenapa sekarang tak boleh? Nak membenarkan tindakan PH, UMNO bersama dengan BM, bersama dengan DAP. Tuan-tuan sekalian, sirah Nabi SAW mengajar kita. Waktu Nabi sampai Madinah, Nabi mengadakan persaudaraan dengan orang Islam. Kemudian Nabi buat perjanjian dengan Yahudi Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Nabi buat perjanjian. Mereka hidup aman damai, tak ada apa. Kan orang Islam, bila kita berjanji, kita akan pegang pada janji. Al-Muslimuna ala syurutihim, kata Rasulullah. Orang Islam terikat dengan janji. Tapi bila Yahudi mula buat khianat, di belakang Nabi, dia mengadakan perundingan dengan puak-puak musyrikin untuk menyerang Nabi di Madinah. Akhir Nabi mengarahkan sahabat serang Khaybar. Dalam keadaan sahabat tak tahu Nabi nak pergi Khaybar. Kalau kita baca sejarah perang Khaybar ni pelik. Tiba-tiba Nabi beritahu bersiap. Sahabat bersiap. Nak ke mana tak tahu. Bertolak ke selatan Madinah. Bila bergerak ke selatan Madinah, masing-masing fikir nak ke mana. Tak tahu. Baru bergerak lebih kurang berapa waktu, Nabi kata berehat dulu. Lagi pelik, lagi perang berehat dulu. Pasang kemah. Rehat dulu. Tengah malam dia kata, sekarang kita bertolak. Tengah malam. Saya bangun kemah-kemah bergerak. Bergerak ke mana? Patah balik ke utara Madinah. Ke Khaybar. Sebab tu tak semua benda, minta maaf lah. Tak semua benda kita perlu tahu. Kadang-kadang ada ahli kita nak tahu semua. Ada seorang tu cawangan jumpa, dia kata, Ustaz, saya masa tu dengar kecoh siapa nak jadi Perdana Menteri masa tu.
kata ustaz, saya nak tidur malam pun tak boleh, makan pun tak lena. Siapa sebenarnya jadi menteri, nak jadi Perdana Menteri ni? Ya. Runsing pakcik tu. Dia cerita saya tu runsing sungguh dia ni. Duk mikir siang malam, pagi petang. Saya kata tak apa pakcik, saya dah tengok senarai tu, nama pakcik tak ada. Tak ada runsing lah. Kadang-kadang kita duk fikir yang bukan tugas kita. Ya. Menyebabkan kadang-kadang kita nak fikir semua benda. Tak perlu. Ya. Ada perkara yang peringkat pimpinan tanggungjawab. Ada yang lebih atas lagi. Ada yang lebih atas lagi. Apa yang penting pada kita, kita lihat bagaimana ya, bila mana serangan yang dibuat oleh Israel, oleh Hamas ke atas Israel, laknatullah, kita menyaksikan satu perkara yang luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Dunia tiba-tiba terkejut. Berapa jam sebelum tu Yahudi tengah buat pesta. Ya, dah viral sekarang pesta yang dihadiri oleh ya, masyarakat Yahudi. Ya. Bila mana Perdana Menteri dia membentangkan dalam Majlis Keselamatan dalam PBB peta baru Israel. Di mana peta baru ni seluruh Gaza akan dikuasai oleh Yahudi. Tak ada langsung Palestin. Orang Islam di Palestin, khusus di Gaza, hendaklah dikeluarkan dan berada di kawasan padang pasir Sinai. Berunding dengan Mesir, supaya benarkan Sinai jadi penempatan orang Islam daripada Palestin. Two-state solution. Gagasan penyelesaian dua negara yang dicadangkan oleh beberapa pihak. Termasuk kuasa-kuasa besar. Termasuk Malaysia setuju. Untuk penyelesaian dua negara. Satu negara Israel, satu negara Palestin. Yahudi tak pernah terima gagasan ni. Orang lain juga bersungguh. Ya, Yahudi Israel tak pernah terima pun penyelesaian ini. Sebab bagi dia penyelesaian tahun ni yang kena buat tahun ni. Yang pertama, keluarkan Gaza, tawan semula. Yang kedua, runtuhkan Masjid Al-Aqsa. Mereka bertindak beberapa kali. Sampai nak pergi semayang pun tak boleh masuk Masjid Al-Aqsa. Mereka cuba bakar Masjid Al-Aqsa. Bawa jentolak. Ya, untuk meruntuhkan. Macam-macam dalam tempoh. Ya, 20 tahun kebelakangan ni, termasuk membakar sebahagian Masjid Al-Aqsa. Ya. Ini line garis merah yang diberitahu oleh Hamas, oleh pejuang-pejuang, bahawa kalau diganggu Masjid Al-Aqsa, maka umat Islam akan bangkit dan menyelamatkan Masjid Al-Aqsa. Apa yang berlaku di luar daripada apa yang mereka fikir. Walaupun dunia, khususnya kuasa besar Amerika, mengiktiraf benteng keselamatan Israel ini antara yang terbaik di dunia. Ya. Di mana dia ada ya, buat benteng, pagar lagi. Dikawal oleh senjata-senjata yang canggih. Kalau kita tengok bagaimana pejuang-pejuang Hamas ya, mengkaji kelemahan yang ada pada senjata Israel. Ya. Bagaimana kelemahan yang ada setiap makhluk, memang ada kelemahan dia. Senjata canggih mesti ada kelemahan dia. Dan bila dia serang, dia masuk, kita menyaksikan satu perkara yang sangat luar biasa. Sebab Israel tak pernah terfikir senjata Hamas ni sampai wilayah dia. Ya. Paling jauh pun dia akan jatuh dalam kawasan padang pasir yang jadi benteng, buffer zone. Israel pun tak berani dekat-dekat pagar, dia tahu resiko. Dia bukan bangsa berani, bangsa paling penakut. Tiba-tiba, senjata boleh sampai 70 km. Dan kita lihat, dia menggunakan pelbagai teknik. Serangan sekaligus. Laut, darat dan udara.
Macam mana sistem maklumat Yahudi tak dapat kesan? Sebab mereka ni ada perisik-perisik yang ramai, termasuk tali barut di kalangan puak-puak Islam. Di tepi barat ada, di Gaza pun ada. Tapi saya dipahamkan, yang di Gaza tu sebahagian besar mereka dah ambil tindakan. Ya. Alhamdulillah. Ya. Serangan dibuat sehingga membunuh beberapa orang jeneral perang dia. Termasuk Jeneral Nimrod Aloni, yang dianggap pakar yang merancang serangan ke atas Gaza sebelum ini. Beliau mati terbunuh dalam serangan tersebut. 3 orang komander yang dianggap sebagai pembantu kepada Jeneral Nimrod ini juga ditawan. Kita menyaksikan bagaimana salah seorang tu ditawan dalam keadaan dia ketakutan. Ya, pakai seluar pendek je. Ya, dibawa naik kenderaan dan dibawa ke Gaza. Ya. Komander Roy Levy mati ditembak dalam keadaan lari daripada tentera Hamas. Ditembak daripada belakang. Philip Estin, seorang lagi, ya, komander Israel. Dan kita lihat bagaimana serangan masih berterusan sampai hari ini. Israel bertindak menyerang Gaza. Ya. Yang paling mendukacitakan kita, mereka tahu ada orang kadang-kadang dia pertikai kenapa yang berlaku sekarang ni kerana Hamas serang dulu. Ini jenis minta maaf lah. Jenis bengong sikit. Ya. Dalam keadaan berpuluh tahun, satu demi satu penempatan orang Islam dirampas oleh Yahudi. Pokok-pokok kebun-kebun tim mereka, pokok-pokok zaitun mereka ditebang. Tanah mereka dirampas. Masjid mereka diroboh. Pemuda-pemuda ribuan ditangkap. Masjid Aqsa diganggu-gugat. Yang ini tak pernah orang pertikai. Bila Hamas serang, ada yang kata jangan terperangkap, ini agenda Syiah. Punya teruk pemikiran. Sebab tu kita kena faham senario politik, geopolitik yang berlaku. Musuh Islam dia nak serang mana-mana awak Islam, dia tak tanya awak Syiah ke Sunni. Dia akan cari peluang, kalau boleh laga-lagakan. Di tempat yang ada Sunni Syiah, dilagakan Sunni Syiah. Di tempat yang tak ada Syiah, dilagakan sama-sama Sunni. Timbul perkara-perkara bid'ah yang dituduh dengan pelbagai benda remeh-temeh. Benda furuk. Yang ratus tahun dah ulama-ulama selesai. Duk bahas lagi. Ya. Orang Islam di Gaza disekat termasuk oleh Mesir. Ya. Kenapa mereka Mesir sekat? Kerana Hamas menyokong Mesir bila Mursi berjaya menang. Dia menyokong Ikhwan Muslimin. Atas alasan itu, bila Sisi menang, lalu dia kenakan tekanan kata Hamas yang kononnya Hamas menyokong Ikhwan Muslimin. Padahal kita tahu mana-mana negara, siapa yang menang, memang hubungan diplomatik akan dibuat dengan yang menang tersebut. Tak kira siapa lah. Tapi atas kehendak mereka, kehendak kuasa besar, kita menyaksikan bagaimana Mesir satu-satu laluan keluar. Setelah dibom semua, tutup semua lubang-lubang tikus yang ada, sempadan ditutup. Bantuan kemanusiaan yang cuba masuk terdampar di sempadan Mesir. Apa yang mendukacitakan sangat, yang sangat kritikal ialah air dan bekal elektrik. Ya. Semalam kita lihat bagaimana kenyataan dibuat oleh banyak pihak supaya
Bekalan air mestilah diberi. Ya. Sebab ingat bulan depan ada 5,000 wanita yang akan bersalin di hospital. Dan sebahagian besar hospital tu tak cukup ubat-ubatan. Keperluan ubatan. Yahudi laknatullah ni bukan kira, tuan-tuan. Dia serang habis. Hospital ke, masjid ke. Dia langgar semua piagam bangsa-bangsa bersatu. 70 tahun hari ini kita menyaksikan bagaimana hampir seluruh dunia bangkit menyokong Palestin. Himpunan di Amerika, di UK, di England, di Spanyol, hampir seluruh Eropah. Kecuali negara yang memang komplot dia lah. Rakyat dibangun, berhimpun, menyokong perjuangan Palestin. Ya. Walaupun kita tak boleh harap kepada bangsa bersatu, tak boleh harap kepada Majlis Keselamatan. Memang kekuatan duduk pada kita orang Islam. Almarhum Tok Guni Aziz sebut, kalau kita gatal belakang, kita tak boleh suruh orang lain garu. Tak kena. Ya, kalau kita gatal, kita suruh isteri kita garu. Atas sikit. Bos sikit. Tak pernah kena. Kalau kena pun, tak puas hati. Kadang-kadang gatal tu sikit digaru kuat, tak padang kegatalan dia. Maksudnya apa dia? Orang Islam lah jadi penyelesaian kepada masalah orang Islam. Kita tak boleh bergantung. Walaupun kita juga mengharapkan kuasa besar, 5 kuasa besar ni, khususnya Rusia, China, supaya bila usul dibawa di peringkat Majlis Keselamatan, biasaan mereka lah yang mengundi menolak usul tersebut. Sebarang usul mengenakan tekanan kata Israel, mereka akan bangkit. Sekarang Amerika hantar pasukan perang. Iran beri amaran. Amerika campur tangan, Iran akan campur tangan. Dan negara-negara yang melakukan normalisasi dengan negara haram Israel, ada sedikit perubahan. Termasuk Arab Saudi. Saudi ni antara negara yang memang berusaha ke arah normalisasi. Selain pada negara-negara Arab sekitarnya, termasuk Kuwait. Ya. Dan kita lihat doa di Masjid Nabi Madinah, Masjid Haram, mula bergema semula. Ya. Allahumma ansur ikhwanina fi Palestin. Allahumma ansur Islam fi Palestin. Berapa tahun, berapa lama dah tak ada? Hampir 2 tahun. Karena kerajaan pada masa itu. Tapi Alhamdulillah apa yang berlaku ni, dia menyebabkan line politik antarabangsa akan balik semula kepada 2 line. Sebagaimana sebelum tumbangnya Soviet Union. Ya, di mana negara-negara yang bersama akan bentuk satu pasukan, China, Rusia dan negara-negara Islam. Ya. Walaupun mungkin kita mengharapkan besar. Ada yang kadang-kadang kenyataan yang terbuka tidak sama dengan tindakan di sebaliknya. Ya. Ada dalam konteks tindakan politik, kadang-kadang kenyataan yang kita baca dengan kenyataan real di bawah tu tak sama. Ya, apapun kita mengharapkan, bagi saya setelah kita meneliti beberapa pandangan yang berlaku atas Masjid Al-Aqsa, Yahudi hanya boleh diajar dengan peluru saja. Yahudi tak boleh ajar dengan tekanan, demonstrasi, bantahan. Ya, kuasa kerana kuasa besar di belakang dia. Dan usaha termasuk negara kita. Baru ni kita bagi 1 juta kepada duta. Kita juga sebenar, bila kerajaan dalam parlimen isi 1 juta, di lobi parlimen saya isytihar, kita akan hantar 10 juta kepada sahabat kita di Hamas, di Gaza. Bahkan insya-Allah lebih pada itu lagi, kita mampu mencapai insya-Allah. Dan kita telah pun diarah oleh parti supaya buat solat hajat. Jangan lupalah dalam setiap doa kita. Saya ingat sangat Syekh Ahmad Yasin pesan,
Wahai saudara-saudaraku umat Islam seluruh dunia, kami menyaksikan bagaimana pemuda-pemuda kami ditangkap, rumah-rumah kami dibom, kebun-kebun kami dirompak, tanah-tanah kami dirampas. Sayangnya senjata kamu tak sampai pada kami. Tenaga kamu tak sampai pada kami. Duit kamu pun tak sampai pada kami. Jangan pula doa kamu pun tidak ada untuk kami. Hendaklah kita berusaha. Doa ni doa silahul mukmin. Doa ni senjata. Maka kita jangan tinggal doa untuk sahabat-sahabat kita, saudara kita di Palestin. Di waktu mana kita senang, kita kena fikir waktu ni sahabat kita menderita. Maka kerana itu, selain pada kita menyampaikan sumbangan kunut nazilah yang kita baca, doa kita menajak tiap-tiap waktu, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan perjuangan sahabat kita di Palestin ini satu perjuangan yang akan memenangkan dan memuktamadkan kemenangan Islam, insya-Allah. Saya menyaksikan juga bagaimana peperangan ini dia bukan akan ambil masa yang panjang. Tidak akan terhenti seminggu, 2 minggu. Dia akan masa panjang. Sebahagian pejuang masih lagi duduk dalam wilayah Israel sekarang ni, malam ni. Sebahagian mereka masih lagi mengenakan serangan, tekanan ke atas Israel. Menyebabkan sebahagian golongan elit, tentera elit Israel, bila dibuat oleh keputusan parti dia, kerajaan dia, untuk menghantar komando elit ke sempadan Gaza. Semua mengamuk, tak berani pergi. Mereka takut untuk pergi. Kerana memang Tuhan sebut pun, bangsa Yahudi bangsa yang penakut. Cuma dia berani sebab ada abang besar belakang itu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada kita semua di Malaysia, seluruh dunia, dan kemenangan besar pada sahabat kita di Palestin. Dengan apa bismillahirrahmanirrahim. Anda dengan ini menutup istimak dakwah 2.0 pada malam yang mulia dengan doa dan harapan siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.